Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Ada sesuatu perkara yang berlaku sejak minggu lepas hari Jumaat yang sedang menjadi uh, bahan percakapan ramai rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat lah. Dan benda ni amat merisaukan saya, dan saya tahu bila saya bercakap pasal benda ni mungkin diorang akan dakwa saya pasal kes isu 3R ke apa kan. Tetapi sebagai seorang rakyat yang setia kepada raja dan negara, saya yakin kita kena bercakap mengenai perkara ini sebelum ianya menjadi lagi teruk. Pada hari Jumaat lepas, SKMM mengumumkan yang syarikat U-Mobile dapat memenangi projek 5G yang kedua, rangkaian 5G yang kedua. Projek 5G ni dia bernilai belasan bilion ringgit duit rakyat. So apabila U-Mobile ni dapat projek ini, ramai tertanya-tanya bagaimana U-Mobile boleh dapat projek inilah, sebab orang tengok banyak lagi company yang qualified seperti CelcomDigi dan juga Maxis. Jadi bagaimana U-Mobile boleh dapat projek ini Dan sejak diumumkan daripada hari itu, company seperti CelcomDigi dikeluarkan kenyataan yang diorang boleh buat benda ni. Kalau diorang diberikan kontrak ini, diorang boleh buat secepat yang mungkin. Maxis juga nak jumpa SKMM, nak tanya kenapa diorang tak dapat benda ni. Okey? Dan dah mula keluar, orang kata ini adalah sejenis Alibaba, dan ada orang kata ini adalah lagi satu MOU payung kuning oleh Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani. Kenapa diorang kata kan ini adalah sejenis MOU payung kuning oleh Anwar dan juga Kerajaan Madani? Ini adalah kerana U-Mobile, pemegang saham kedua yang terbesar adalah Tuanku Agong Sultan Ibrahim. Pemegang saham kedua yang terbesar dalam U-Mobile adalah Tuanku Agong Sultan Ibrahim. Jadi orang tertanya-tanya, adakah kerana yang di-Pertuan Agong adalah second largest shareholder, maka U-Mobile telah diberikan kontrak ini. Bukan sikit duit rakyat tau yang terlibat, berbelasan bilion ringgit. Jadi dengan macam-macam berita keluar dekat media dan macam-macam komen kurang enak dibuat terhadap institusi raja-raja, benda ni amat merisaukan saya lah. Amat merisaukan saya. Dan saya tengok sejak tahun ini sudah ada beberapa kali isu-isu melibatkan kontrak yang melibatkan dana awam, menimbulkan kemarahan rakyat dan juga menimbulkan rasa kurang senang di kalangan rakyat kerana ianya telah melibatkan Tuanku Agong. Sebagai contoh, awal tahun ini Redtone Digital dapat projek dengan kerajaan yang hampir 400 juta ringgit. Sekali lagi, orang semua kata benda ni tak sangka Redtone Digital ni akan dapat projek itu untuk kerajaan ini, dan Redtone Digital salah seorang pemegang sahamnya adalah Tuanku Agong. So orang kata masa tu kan, kenapa projek ni dapat dekat syarikat yang ada Tuanku Agong sebagai pemegang saham. Lebih merisaukan lagi, apabila Redtone dapat projek ni, dia bagi pula, dia sub dekat satu company lagi. Company nama Awantech. Dia sub dekat Awantech hampir 300 juta ringgit. So nampak macam orang kata ini Alibaba, kan? So orang dah kata Redtone Digital punya projek Alibaba, dan sekarang orang kata yang 5G punya projek baru-baru ni pun Alibaba, sebab bila dapat keputusan tender tu, U-Mobile cakap mereka bersedia untuk bekerja dengan company seperti CelcomDigi dan TM. So orang kata kalau CelcomDigi yang dapat 5G tu, diorang tidak akan kata yang diorang akan bekerja dengan U-Mobile. So dari situ pun diorang kata U-Mobile ni dah Alibaba, kemudian Redtone Digital pun diorang kata Alibaba. Dan benda ni pula dah jadi macam satu pattern of behaviour yang menyebabkan orang tertanya-tanya lah what's going on, kan. Lagi satu kes yang melibatkan Tuanku Agong dan juga mantan Tuanku Agong adalah Hitech Padu. So Hitech Padu ni lepas hari tu kan kecoh pasal Farhas dan juga Tuanku Sultan Kelantan beli pegangan saham yang amat besar dekat dalam Hitech Padu. Kemudian keluar berita Hitech Padu dapat projek besar daripada JPJ. So benda ni jadi mencetuskan kontroversi lah, sampai tu Anwar kata dekat dalam parlimen yang projek yang Hitech Padu tu dapat diberikan oleh kerajaan yang lepas, dikurniakan kepada diberikan kepada Hitech Padu oleh kerajaan yang lepas, walhal benda tu diberikan pada tahun lepas bulan November.
ya. And then lepas itu pada awal bulan Ogos pada awal bulan Ogos, pertengahan bulan Ogos, tiba-tiba Redtone Digital yang turut dimiliki oleh Tuanku Agong beli pegangan saham yang sangat besar, membeli pegangan saham yang sangat besar dekat dalam Hitech Padu. Dan kemudian tak lama selepas itu, pada hari pembentangan bajet, diumumkan yang Hitech Padu ni dapat projek pula bernilai 900 juta untuk Kementerian Dalam Negeri. So benda-benda macam ni dia buat orang tertanya-tanya what is going on, Kena ingat yang Tuanku Sultan Kelantan adalah yang di-Pertuan Agong yang telah memberikan pengampunan kepada Anwar Ibrahim walaupun tak mengenepikan sabit kesalahan. Sementara itu kan, Tuanku Sultan Ibrahim adalah current Agong. So ada dua nama besar di situ dalam Hitech Padu. So benda-benda macam ini kan, kita nampak bagaimana rakyat sekarang ni dia mengeluarkan kenyataan yang amat, saya rasa, menggusarkan lah. Bagaimana nampaknya diorang ni macam hilang respect, hilang rasa hormat, benda yang kita tak pernah bayangkan sebelum ini akan terjadi kepada institusi raja-raja kita, tapi sekarang terjadi. Satu lagi isu berkaitan dengan U-Mobile ni kan. U-Mobile ni dia akan disenaraikan dalam bursa saham tau. Rancangan awal kita dapat tahu yang U-Mobile ni akan disenaraikan pada tahun depan. Diorang kata penyenaraian saham ini dia punya nilai itu nanti adalah dalam 2.35 bilion ringgit. Ini sudah pasti tau. Dia kata ini akan yang paling besar sejak beberapa tahun lepas. Sudah pasti. Kalau U-Mobile dapat projek 5G ni, saya yakin dia punya nilai syarikat tu, kalau dia pergi ke bursa, disenaraikan nanti, bukan lagi 2.35 bilion. Dia mungkin jadi sampai 4 bilion. Dan easily saya rasa dia akan menjadi second largest IPO selepas FGV tau, semasa FGV disenaraikan sedekad yang lalu kan. So saya sejujurnya lah rasa agak risau dengan apa yang berlaku. Dan saya risau dengan bagaimana rakyat is reacting to this. Yang paling merisaukan sejak hari Jumaat lalu, macam-macam berita yang keluar, macam-macam cakap-cakap netizen yang keluar. Dan kalau ini berterusan, saya takut rakyat akan hilang rasa respect kepada institusi raja-raja. Dan saya rasa kan, kerajaan Anwar dia kena explain. Sebab kalau dia berlaku sekali, orang kata ya, rakyat mungkin akan bising, lepas tu dia akan diam. Tetapi kalau berlaku berkali-kali, rakyat akan kata ini adalah a pattern, satu pola yang menunjukkan benda yang sama asyik berlaku. And benda ni sejujurnya saya rasa tak patut terjadi. Dan situasi di mana rakyat mula mengeluarkan kata-kata yang tidak diingini tak patut terjadi. So sekarang saya nak tanya, siapa yang akan memperbetulkan situasi, dan adakah situasi akan diperbetulkan atau situasi itu akan remain macam tu saja? And at the end of the day kan, ianya bakal menimbulkan lagi banyak kemarahan rakyat. Sebab honestly speaking, rakyat sekarang dah cerdik. Rakyat sekarang ni ramai bijak pandai. Diorang boleh nampak benda-benda yang diorang rasa tak betul, dan diorang sangat vokal untuk menyatakan apa yang diorang rasa tak betul. So please think about it.